Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang dan peluang untuk sama-sama berkumpul pada pagi ini bermuzakarah kitab At-Taqdirat As-Sadidah dalam tajuk yang baru, iaitu Kitabul Hajj wal Umrah, kitab yang membincangkan tentang hukum hakam haji dan juga hukum hakam umrah. Jadi kita baca kitab ini, pembahasan ini bagi meraihkan haji yang bakal tibalah, insya-Allah. Jadi kita sebut ta'riful haji lughatan al-qasdu. Pertamanya dibincangkan ta'rif bagi al-hajj. Ta'riful haji lughatan al-qasdu. Ta'rif bagi al-hajj sudut bahasa ialah al-qasdu. Al-qasdu ni mengkehendaki, menuju. Qasadtuhu, mana aku mengkehendaki dia, aku menuju kepada dia. Nah. Wa syar'an, sudut syara', al-hajju bermakna qasdu baitillahil haram lin nusuk. Mengkehendaki baitillahil haram untuk tujuan ibadah haji, untuk nusuk. Boleh? Nah. Okey. Itu makna al-hajju syar'an. Qasdu baitillahil haram lin nusuk. Mengkehendaki menuju kepada Baitillahil Haram untuk tujuan ibadah, Okey. Ustaz, ta'arif ini seolah-olah memberitahu kita kalau kita duduk di rumah sambil-sambil minum air tu, enggak, tiba-tiba datang dalam hati kita kehendak menuju kepada Baitillahil Haram untuk ibadah. Itu juga dianggap sebagai al-hajju syara'an. Jawapannya tidak. Semata-mata mengkehendaki ingin menuju ke Baitillahil Haram untuk ibadah nusuk tidak dianggap sebagai al-hajju syara'an. Jadi takrif ni ada perkara yang perlu kita tambah, iaitu ma'a ta'diyatihi bil fi'l. Qasdu Baitillahil Haram lin nusuki ma'a ta'diyatihi bil fi'l. Maknanya mengkehendaki tanah haram, Baitillahil Haram untuk beribadat, dan memang kita buat betul perbuatan tersebut. Memang kita bergerak betul ke tanah haram untuk tawaf, untuk sa'i, untuk wukuf dan sebagainya. Tapi kalau duduk cokah, dekat rumah duduk tak, petang-petang tu sambil-sambil makan kopok pisang ke, dalam hati ada kehendak, ada iradah, ada qasad untuk menuju ke Baitillahil Haram untuk nusuk. Itu bukan al-hajj. Sebab apa? Kita tak buat perbuatan amal hajj itu. Faham tak? Nah. Ta'riful umrati lughatan az-ziyarah. Umrah ni bahasanya, maknanya ialah az-ziyarah, ziarah. Wa syar'an ziyaratu Baitillahil Haram lin nusuk. Sudut syaraknya ziarah Baitillahil Haram untuk tujuan ibadah. Faham tak? Cumanya beza antara haji dengan umrah ni, kalau haji dia ada wukuf di Arafah, kalau umrah tidak ada wukuf di Arafah. Boleh? Okey. Wal aslu fi wujubil haji qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Okey, ini dalil. Wal aslu sini maknanya wad dalilu fi wujubil haji. Dalil kepada kewajipan haji ialah firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah ke atas manusia secara wajib menunaikan haji man istata'a, bagi mereka yang mampu kepadanya, mana kepada haji itulah. Ini kalau belajar nahwu, man istata'a tu kita i'rab badal. Badal ba'd minal kulli, daripada an-nasi. Tu. Dan bagi Allah wajib ke atas manusia. Mana semua manusia ke? Tak. Man istata'a, bagi orang yang mampu daripada kalangan manusia yang mampu buat haji, mereka yang wajib. Yang lain tidak wajib. Naam. Wa sanatu fardih.
fi sanati sadisati min al-hijrah wa qila as-sanah at-tasi'ah. Okey, bila difardukan kewajipan haji, maka jawapannya ialah pada tahun ke-6 daripada hijrah. Selepas 6 tahun hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, barulah difardukan ibadah haji. Ada pandangan sebut tahun ke-9. Fadluhu, kelebihan buat haji. Fil hadis qala sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, umrah kepada umrah yang seterusnya dianggap sebagai kafarah. Kafarah dosa, pengampun dosa bagi dosa-dosa yang berlaku antara dua umrah tersebut. Maknanya kita umrah dah sekali, lepas tu kita umrah pula. Jadi dosa yang berlaku di antara dua umrah itu tak diampunkan oleh umrah yang kita laksanakan tu. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tidak adalah baginya balasan melainkan syurga. Melainkan apa? Syurga. Nah. Waqala sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyani adh-dhunuba wal faqra kama yanfi al-kir wa khabas al-hadid wal dhahab wal fiddah. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut, hadis akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, disebut tabi'u bainal hajji wal umrah, hendaklah kamu mutaba'ah, maknanya selepas buat haji buat umrah. Fa innahuma, kerana sesungguhnya kedua-duanya iaitu haji dan umrah itu menafikan dosa, mengampunkan dosa. Jadi haji ini haji yang mabrur mengampunkan dosa, hatta dosa besar pun diampunkan oleh haji bil ittifaq, tanpa khilaf. Wa kadzalika tabi'atin nas, begitu juga dosa-dosa kita yang berkait dengan manusia. Tu. Jadi powernya haji ni, hebatnya haji, bukan sekadar dosa kecil dapat diampunkan dengan ibadah itu, dosa besar pun sama. Malah tabi'atun nas, tabi'atnya apa dia? Kita buat salah dengan orang, kita mengumpat orang, maka itu juga dianggap sebagai dosa yang diampunkan oleh haji. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat bi syarti an la yatamakka minal wafa' ba'dah, dengan syarat selepas daripada kita buat haji, kita tak mampu nak lansaikan kita punya hak yang wajib ke atas kita terhadap orang lain. Tak, tu. Faham tak? Tapi selepas daripada haji tu kita masih hidup, kita masih sihat, maka kita kena laksanakanlah. Kalau ada hutang, bayar hutang. Kalau ada mengumpat, minta halal. Boleh. Tapi kalau selepas sahaja haji tu mati, jadi tidak ada kesempatan nak minta maaf. Tak, maka insya-Allah diampunkan sekali. Dosa mengumpat dengan orang, dosa ni diampunkan sekali. Faham tak? Nah. Fa innahuma yanfiyani adh-dhunub, maka sesungguhnya haji dan umrah itu mengampunkan dosa-dosa wal faqra, dan kefakiran. Ini Nabi jamin ni. Walaupun kita keluar duit 10,000, 25,000 kan. 25,000 tu kalau pergi sendirilah buat tabung haji. Tak ada apa kita panggil apa nama tu, apa nama tu yang Allahumma salli ala Muhammad, istilah tu, kita bayar separuh, tabung haji cover separuh. Kalau tidak di cover langsung, dia lebih kurang 25,000. Sebab ayah saya lepas pergi haji kali pertama daftar balik dan dapat panggilan baru ni, cuma ayah saya tangguh dulu sebab pernah pergi dah dulu sekali. Bila tengok kos ni 25,000, tu. Jadi Nabi sebut bayarlah 25,000 ke 30,000 ke. Nabi sebut apa? Yang fiyani adz-dzunuba wal faqra. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Kena pergi umrah sama lepas ni. Kena pergi umrah sama. Tak. Nabi menafikan kefakiran daripada mereka yang pergi umrah. Kama yang fil qiru khabas al hadid, sebagaimana menafikan oleh al-qir. Al-qir ni subsidi, subsidi. Subsidi tambah haji kan. Dia bayar separuh, kita bayar separuh.
Al-qir apa dia al-qir? Al-qir ni bahasa kita macam api gitu. Api yang membersihkan kotoran yang ada pada besi, pada emas, pada perak. Tu. Bukan kotoran najis tau. Kotoran yang berkait dengan kotoran logam lah yang mengotorkan emas, mengotorkan fiddah. Tak. Maka al-qir iaitu api itu boleh menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Walaysa lil hajjil mabrurati thawabun illa al jannah, dan tidak adalah bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang pergi haji di rumah ini, iaitu di Baitullahil Haram, dalam masa yang sama tidak berkata buruk, tidak menjelek, tidak menghina, tidak memaki, tidak berkata lucah, walam yafsuq, dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang fasik, raja'a qayaumi waladathu ummuh, maka dia kembali seperti mana seolah-olah dia itu baru dilahirkan oleh maknya, mana diampunkan dosa secara total. Masya-Allah. Faham betul? Jadi dalam hadis tadi disebut wal hajjul mabrur, dan haji mabrur itu tidak adalah balasan baginya melainkan syurga. Tak, lepas tu bawah tu walaysa lil hajjah al mabrurah, tidak adalah balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga juga. Jadi hajjul mabrur ni apa dia? Maka Syekh pun sebut wal hajjul mabrur wa huwa alladhi la yukhalituhu ithmun min hini ihramihi ila hini tahallulih. Haji mabrur ialah haji yang tidak bersama-sama dengan haji tersebut sebarang dosa. Tidak ada mukhalatah dengan dosa. Start daripada ihram sampai habis tahallul, dalam tu tak ada dosa, pure pahala. Tak sentuh langsung dosa. Itu kita panggil al-hajjul mabrur. Ada pandangan mengatakan al-hajjul mabrur ialah huwal maqbul, haji yang diterima. Jadi boleh jadi antara ihram haji dengan tahallul itu adalah dosa kita buat, dosa kecil sebagai contoh kan. Tapi lebih banyak ibadat, lebih banyak taubat dan sebagainya, maka diterima, maka itu juga dianggap sebagai al-hajjul mabrur. Al-hajju mabrur. Sebagian ulama yang lain mengatakan al-hajjul mabrur ialah kita laksanakan seluruh rukun, seluruh wajibat, seluruh perkara sunat, dan kita meninggalkan segala dosa sepanjang ihram, sama ada kecil dan besar. Start daripada ihram sampai dah tahallul yang kedua, kita tinggal semua maksiat kecil dan besar, dan kita buat rukun, wajibat, sunat haji. Dalam masa yang sama kita buat amalan itu dengan ikhlas dan juga menggunakan nafkah yang halal. Maka itulah al-hajjul mabrur. Naam. Waqad hajja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidatan fi as-sanati al-ashirah ba'da al-hijrah. Wa hajja qabla al-hijrah hajjajan katsiratan la tuhsa. Nabi Muhammad berapa kali pergi haji? Disebut Nabi haji sekali je. Itu pada tahun ke-10 selepas hijrah. Boleh? Tapi sebelum hijrah Nabi buat haji banyaklah, dan tidak boleh dikira. Haji itu maknanya banyak sungguhlah. Selepas hijrah sekali je as-sanah al-wahidah, as-sanah al-ashirah pada tahun ke-10. Wa qad i'tamara sallallahu alaihi wasallam arba'a umar, dan telah berumrah, buat umrah oleh Nabi alaihi salatu wasallam 4 kali, 4 umrah. Jadi haji Nabi buat sekali, umrah 4 kali selama Nabi hidup. Tak. Okey. Yang pertama Umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah atau fi Dzulqa'dah as-sanah as-sadisah. Umrah yang pertama Nabi buat ialah Umrah Al-Hudaybiyah pada tahun ke-6 daripada hijrah, pada bulan Dzulqa'dah. Bulan sekarang ni lah. Sekarang ni Dzulhijjah dah. Tak masuk lagi Dzulhijjah. Sekarang ni Dzulqa'dah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, sekarang Dzulqa'dah. Nombor 2 Umratul Qada' fi Dzulqa'dah as-sanah as-sabi'ah. Yang kedua ialah umrah qada. Umrah qada. Maknanya tahun lepas Nabi tahun sebelum tu Nabi tak dapat selesaikan umrah tersebut, maka kena qada. Jadi Nabi qada pada tahun inilah, pada tahun ke-7 hijrah. Yang ketiga umratun ba'da intihai ghazwati Hunain ahrama biha min al-Ji'ranah fi Syawal as-sanah as-thaminah
Umrah yang ketiga ialah umrah selepas sahaja Nabi selesai daripada peperangan Hunain. Dan Nabi berihram umrah ketika itu pada tanah halal yang bernama Ji'ranah pada bulan Syawal pada tahun ke-8 Hijrah. Yang keempat, umratun ma'al hajj, umrah bersama-sama dengan haji. Ini pun bagi pandangan yang mengatakan Nabi pernah Nabi buat haji secara qiran ni makna gabung amalan haji dengan amalan umrah. Makna tawaf tu sekali sahaja 70 ringgit untuk haji, untuk umrah. Begitulah cukur sekali sahaja untuk haji, untuk umrah. Jadi itu yang keempat, umrah yang dikerjakan bersama haji. Boleh? Nah, itu empat umrah yang dilaksanakan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian dibincangkan hukum haji dalam mazhab Syafi'i ni, apa dia hukumnya atau dalam mazhab lain. Syekh sebut fardhu ainin bil ijma'. Fardhu ain secara ijma'. Ijma' ni sepakatan ulama, tidak ada khilaf. Kalau macam ittifaq saya sebut tadi itu tidak ada khilaf, mungkin antara 3-4 orang atau 3-4 orang ulama yang kita ambil iktibar dalam bab ni lah. Contoh ittifaq antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, ittifaq antara Imam Rafi'i, Imam Nawawi, itu ittifaq, sepakat. Tapi boleh jadi ulama luar mazhab berbeza lagi pandangan. Tapi bila sebut ijma', tidak ada seorang pun yang berbeza pandangan. Jadi hukum haji fardhu ain, setiap individu wajib pergi. Bila cukup syarat lah. Bila cukup syarat wajib, maka wajib pergi bil ijma'. Wa hukmul umrah, adapun hukum umrah fardhu ainin fi mazhabil Imam Syafi'i. Hukum umrah dianggap sebagai fardhu ain dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab yang sangat agung. Naam. Wa qila, ada pandangan innaha sunnatul muakkadah. Ini pandangan kedua ni, sunat muakkadah aja, bukan fardhu ain. Tapi yang muktamad dalam mazhab fardhu ain. Okey, boleh. Jadi pandangan yang kedua dalam mazhab sebut ia je sunat muakkadah, dan itu jugalah mazhab Maliki dan juga pandangan mazhab Hanafi. Di sisi mazhab Hanbali ada dua qaul, dua pandangan. Sebahagian ulama mereka mengatakan wajib, sebahagian lagi kata sunnah. Faham tu? Naam. Ala kulli hal mazhab Syafi'i fardhu ain. Wala yajibani fil umri illa marratan wahidah. Haji dan umrah ini tidak wajib selama mana kita hidup, 100 tahun ke 15 tahun pula dah, 80 tahun ke. Yang wajib sekali je, sekali haji, sekali umrah, selesai. Kemudian kita buat umrah kali kedua, ketiga tu semua sunat tu, tak wajib dah. Tak pergi pun tak ada masalah. Maka yajibul hajju aktsara min marratin illa idza kana nadhran aw qada. Okey. Melainkan kalau apa? Kalau ada kita nazar untuk buat haji. Kita pergi dah haji. Lepas pergi haji tu kita nazar, kalau aku dapat sekian, sembuh daripada sekian, maka aku bernazar untuk pergi buat haji. Maka wajib pergi buat haji. Atau qada. Jadi umrah tahun lepas, haji tahun lepas kantoi. Tak berlaku perkara-perkara yang membatalkan haji, contohnya berjima' bersetubuh, maka kena qada. Maka ketika itu haji tu jadi wajib 2 kali. Tahun lepas, tahun ni. Tak, cuma yang tahun lepas tu tak dikira lah. Faham tu? Sebab dah batal. Wa yajibul hajju fi mazhab al-Imam Syafi'i ala at-tarahi la 'ala al-fawr. Ay la ya'sam idza akharahu ma'a al-istita'ati wa yakunu wajiban 'ala al-fawr fi halat. Disebut seterusnya oleh Maulana Syekh Al-Habib Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid darain amin. Beliau sebut wajibul hajju fil mazhabil Imam Syafi'i 'ala at-tarahi la 'ala al-fawr. Dan wajib haji dalam mazhab Imam Syafi'i ini secara tarahi, bertangguh. Tidak wajib secara segera. Boleh faham? Contoh saya dah mampu untuk pergi haji. Tak? Jadi apa hukum saya tangguh haji itu buat tahun lepas lah, ataupun 2 tahun akan datang lah. Maka hukumnya tidak ada masalah, tak berdosa lah. Sebab wajib ala tarahi, walaupun kita dah mampu, kita boleh tangguh. Dia tak wajib ala al-fawr. Macam zuhur dia wajib ala al-fawr. Masuk zuhur,
kena kerjakan zuhur dalam waktu zuhur tu. Tak boleh tangguh rasa nak buat zuhur untuk hari ni, nak buat minggu depan lah. Lepas asar, lepas main futsal tu rasa molek kot buat zuhur hari ni, tak boleh. Dia kena kerjakan dalam waktu tu juga. Mungkinlah tak wajib alal faur, dengan makna lepas azan tu buat, memang tak wajib kita buat terus lepas azan, tapi wajib kita buat dalam waktu tu juga, tak boleh kita tangguh pada waktu-waktu yang lain. Tak. Tapi haji tak, kita mampu tahun ni kita nak tangguh tahun depan boleh, tak ada masalah. Oleh yang demikian disebut oleh Syekh, la ya'tham idza akharahu ma'al istita'ah. Tidak berdosa kalau dia mentangguhkan haji tu dan umrah tu walaupun dia mampu. Cuma kalau mati, lagu mana kamu? Tak, si Zaid ni mampu nak buat haji tahun ni, dia kata tangguh tahun depan lah. Tak ada sampai tahun depan mati. Apa cerita kawan ni? Apa status dia? Adakah dia masih adil ataupun telah fasik sebab mati dan dalam keadaan meninggalkan fardu ain yang wajib ke atas diri dia, iaitu haji. Maka disebut oleh ulama Syafi'iyah, fa idza mata wa lam yahujja yu'tabaru fasiqan min akhir sanatin tamakkana fiha qabla al-maut. Bila seseorang yang mampu buat haji tapi tak buat haji, kita sebut pertama tak berdosa. Tapi kalau mati sebelum dia buat haji, tak dianggap sebagai fasik. Tu dia. Min akhir sanatin tamakkana fiha qabla al-maut. Dianggap sebagai fasik pada tahun yang terakhir yang dia mampu untuk buat haji. Contohlah 2010 dia mampu buat haji. 2010 apa? Dia mampu buat haji. Dia tangguh 2011 tak buat, 2012 tak buat, 2013 tak buat, 2014 tak buat, 2015 mati sebelum buat haji. Maka kita sebut bila dia mati, kita telah hukumkan dia fasik sejak daripada 2010 dulu. Tu. Faham tu? Nah. Boleh? Wal fasiqu inal fuqaha huwa man irtakaba kabiratan aw asarra ala saghiratin. Dan fasik di sisi para fuqaha maknanya ialah orang yang buat satu dosa besar ataupun berterusan buat dosa kecil, walam taghlib ta'atuhu ala ma'asih. Ini qaid bagi yang kedua tu. Maknanya sentiasa buat dosa kecil dalam masa yang sama, ketaatannya tidak melebihi maksiatnya. Maknanya apa? Maknanya maksiatnya lebih banyak daripada taat. Sebab buat dosa kecil ni, ialah kita setiap hari buat dosa kecil. Tapi bila ketaatan kita pada hari itu lebih banyak daripada maksiat, maka tak dianggap sebagai fasik. Fasik ni sentiasa buat dosa kecil. Dalam masa yang sama, taatnya lebih kurang daripada maksiat dia. Walahu ahkamun minha, dan bagi orang yang fasik ini beberapa hukum hakam lah. Antaranya annahu la tuqbalu lahu syahadatun hatta yatuba wa yukhtabara muddata sanatin hatta ya'uda li adalatihi. Orang yang fasik ini tidak diterima penyaksiannya sehinggalah dia bertaubat. Tu. Lepas tu nak kembali kepada sifat adalah mesti diuji setahun. Jadi selepas kita hukum seseorang tu fasik, maka mesti tunggu setahun. Tengok dalam setahun tu dia okey ke tak okey. Kalau dalam setahun tu dia masih minum arak, masih main dengan perempuan, ataupun masih buat dosa-dosa besar yang lain, maka kita tak kembalikan adalah tu kekal fasik. Tapi kalau dalam setahun tu dia jaga molek diri dia, tak ada buat dosa besar, tak berterusan buat dosa kecil dalam keadaan dalam masa yang sama ketaatannya lebih banyak daripada maksiat dia, maka kembali sifat adalah kepada batang tubuh dia, insya-Allah. Jadi itu asal hukum haji tidak wajib secara al-fawr, malah wajib ala tarahi. Wa yakunu wajiban al-fawr fi halat, dan wajib secara dan menjadi wajib secara segera pada beberapa keadaan. Jadi asal hukum tak wajib alal fawr, bal yajibu ala tarahi, walakin fi ba'd al-halat yajibu al-hajju alal fawr. Antaranya yang pertama, idza kana qada'an, kalau haji itu haji qada'. Tahun lepas dia buat kantoi, sebab apa? Bersama dengan isteri sebelum tahallul, maka kita sebut kena qada' tahun ni.
Alal faur, tak boleh tangguh. Qada tahun depan lagi, tahun 3 tahun akan dapat, 3 tahun akan datang, tak boleh. Yang ketiga, idza nazarah, bila dia nazar. Bila dia nazar. Maka ketika itu wajib alal faur, dia tunaikan nazar dia. Di bawah dia itu disebut fala wajabat alaihi al-furudu thalathah. Kalau diwajibkan ke atas seseorang tu 3 kefarduan. Maknanya apa? Wajib ke atas dia hajjatul Islam sebab dia dah mampu. Lepas tu wajib ke atas dia untuk qada. Lepas tu wajib ke atas dia nazar. Berhimpun dalam satu masa. Lakin law afsada, bila berhimpun 3 perkara tu, hajjatul Islam, qada dan juga nazar, maka kita sebut perkara yang perlu didahulukan dulu ialah hajjatul Islam. Dan lepas tu barulah qada, barulah nazar. Boleh? Cumanya apakah gambaran hajjatul Islam dan juga qada terhimpun dalam masa yang sama? Ini saya fikir juga apa gambarannya. Qada dan juga hajjatul Islam berhimpun pada diri dia pada waktu yang sama. Boleh jadi dia buat haji mula-mula tu dalam keadaan belum mampu menggugurkan hajjatul Islam. Contoh, haji pertama yang dia buat dalam keadaan dia tu hamba. Dia diizinkan oleh Tuhan dia untuk buat haji, dia buatlah. Hamba. Okey, masa dia buat haji tu terbatal dengan cara jima'. Maka dia kena qada secara faur tahun depan. Okey, tahun depan tu juga dia tu dah merdeka. Dalam masa yang sama dia dah mampu untuk buat haji, iaitu hajjatul Islam. Maka di atas bahu dia ada apa? Hajjatul Islam dan juga qada. Maka ketika itu dia kena sempurnakan hajjatul Islam dulu, barulah al-qada, barulah nazar. Tapi Syekh sebut sini, lakin law afsada hajjahu hala kamalihi thumma hajja waqa'a an hajjatul Islam wal qada wa waqa'a kadzalika an an-nazri in kanat fi nafsi sanah allati ayanaha fi nazrih. Akan tetapi kalau seseorang tu merosakkan hajinya ketika mana dia sempurna. Ketika mana dia sempurna ini maksudnya apa? Dia buat haji tu dalam keadaan dia merdeka, dah balik. Maknanya dalam keadaan dia tu paling sempurna lah, dah merdeka, dah balik. Faham tu? Tu dah tamyiz agama Islam. Jadi dia pun buat haji. Itu kita panggil dia buat haji dalam keadaan dia tu sempurna. Kalau tak sempurna, contoh dia buat haji ketika mana dia masih budak ataupun masih hamba. Tu. Jadi kat sini disebut akan tetapi kalau seseorang tu melaksanakan haji, membatalkan hajinya, merosakkan hajinya ketika mana dia sempurna, kemudian dia buat haji. Jadi tahun lepas dia buat haji dalam keadaan dia sempurna, dia balik, dia bukan gila, dia buat haji. Tapi tahun lepas tu kantoi jima', maka tahun ni dia kena buat haji untuk hajjatul Islam tu lah. Pening dah. Gambaran tu pening tu. Gambaran surah tu surah. Allah alam. Tak tidak tabak, biar dulu lah bawah tu. Yang ketiga, idza khafa al-adba. Keadaan ketiga yang mewajibkan kita mengerjakan haji secara alal faur ialah bila mana kita takut akan adba. Apa makna adba? Al-adbu lughatan al-qat', terputus.
Faka'annahu maqtu'un 'anil harakah. Jadi orang yang al-adbu atau orang yang maghdub ialah orang yang terputus, tidak mampu daripada bergerak, duduk atas katil tak mampu gerak. Wa huwa al-maradul muzmin alladhi yamna'u min al-hajj bi ikhtibar at-tabib as-siqah. Al-adbu ialah sakit yang bersangatan yang menghalang daripada seseorang tu buat haji. Tu. Siapa yang kata sakit tu menyebabkan seseorang tu tak boleh buat haji? Seorang tabib, doktor yang dipercayai lah. Faham tu? Tu. Jadi kalau doktor sebut kepada kita, awak ni tahun depan ni akan dijangkiti oleh satu penyakit yang menyebabkan awak tak boleh bangun. Itu zon doktor, sangkaan kuat doktor berdasarkan pengalaman dia, ilmu dia. Tak, maka ketika itu kita wajib buat haji tahun tu juga, tak ditangguh tahun depan. Sebab tahun depan kita tahu dah kita ni akan diuji dengan sakit yang muzmin yang menyebabkan kita tak boleh nak menunaikan haji. Faham? Yang keempat, idza khafa al-halaka ala nafsihi aw malih. Kalau kita bimbang kehancuran, kecelakaan berlaku ke atas harta kita ataupun diri kita. Tu. Tak. Contoh seseorang tu telah diberitahu oleh mahkamah akan dihukum bunuh tahun depan. Contohlah. Ataupun akan diambil hartanya, dicuri hartanya pada tahun depan sebagai contoh. Kalau nak malah nak fikir buat contoh mudah gitu je. Walaupun kena tak logik lah. Tak. Jadi dia kena laksanakan haji tahun ni juga. Sebab apa? Kalau dia tangguh, dia tahu dah tahun depan aku mati. Hukuman bunuh. Ataupun tahun depan tak ada harta dah. Tak. Sebab apa? Kena curi dan sebagainya. Nah. Kejap saya nak buka akaun sekejap. Boleh? Baca lagi. Ahkamul haji. Okey, kita berpindah kepada hukum hakam haji. Ada kala wajib fardu ain, ada kala fardu kifayah, ada kala sunat. Kita buat haji ada kala makruh, ada kala haram. Boleh? Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah fardu ain. Dianggap sebagai fardu ain kita buat haji. Wa hajjatul Islam idza ijtama'at syurutu wujubil hajj. Bila dianggap haji itu fardu ain, hukumnya fardu ain. Bila mana haji itu ialah hajjatul Islam. Hajjatul Islam, haji yang setiap kita wajib buat. Hajjatul Islam. Itu pun bila cukup syarat wajib lah. Yang 5 bila seseorang tu Islam, tamyiz, baligh, merdeka dan mampu, cukup 5 syarat ni, maka wajib secara fardu ain dia menunaikan haji. Boleh? Nah. Yang kedua fardu kifayah, kal haji li ihya'il Ka'bah kulla sanah. Yang kedua hukum buat haji ialah fardu kifayah. Dengan makna bila sebahagian umat Islam yang lain menunaikan haji, maka gugur kefarduan bagi pihak diri kita lah. Seperti mana buat haji untuk menghidupkan Kaabah pada setiap tahun. Tu. Jadi dalam setiap tahun mesti Kaabah tu ada orang ziarah dan ada orang buat haji. Tu. Boleh? Contohlah kita sebut seluruh umat Islam yang hidup ini semua dah menunaikan hajatul Islam. Contohlah. Maka kita sebut wajib juga setiap tahun ada yang pergi, sama ada orang tempat tu ataupun orang tempat lain, pergi untuk laksanakan haji. Untuk menghidupkan Kaabah dengan tawaf, dengan amalan-amalan yang lain, itu hukumnya wajib, tapi fardu kifayah. Sebahagian pergi buat, maka dah gugur dosa bagi pihak yang lain. Sebahagian tu berapa ramai Ustaz? Daripada satu jamaah yang menyebabkan terzahir syiar. Tu.
Boleh, walaupun yang buat tu budak-budak kecil yang belum balik, tidak ada masalah. Bila terzahir syiar haji tu, maknanya ramai jugalah yang buat, bukan seorang dua, tak terzahir syiar Islam tu. Kalau seorang dua buat, jamaah yang agak ramai 200 orang, 300 orang, tak tawaf, lepas tu pergi wukuf dan sebagainya. Bila terzahir syiar, maka dah mampu menggugurkan dosa bagi pihak orang muslim yang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sunat kahajil subyan wal abid, seperti hajinya budak kecil dan hamba. Wa hajjil qadir al mashi min akthara min masafati marhalatain min Makkah. Jadi bila sunat seseorang tu buat haji, bila mana dia masih kecil. Contoh anak saya kan, saya bawa sekali buat haji, sunat bagi budak tu. Sunat bagi kita lah buat untuk budak tu kecil lagi, dia belum mukallaf. Bila belum mukallaf ni tidak ada istilah sunat wajib kat atas diri dia. Jadi sunat bagi kita lah kerjakan haji untuk pihak anak kita tu, ataupun bagi hamba sunat. Dan begitu juga bagi orang yang mampu berjalan. Macam apa tu, orang Indonesia seorang tu, dia naik basikal daripada Indonesia sampai ke apa nama, Mekah. Berapa bulan, 7 bulan ke berapa bulan dia naik basikal. Jadi jarak antara Indonesia dengan Mekah ni jauh sangat lah. Tapi kalau dia mampu, maka sunat dia berjalan untuk ke sana. Tu boleh. Macam kita ataupun tempat-tempat lain lah yang jaraknya dengan Mekah tu 2 marhalah dan ke atas, tapi masih muda, kuat tubuh badan, mampu berjalan sehari demi sehari untuk sampai ke sana, maka sunat pergi tu. Tahammul masyaqqah tu, sunat dapat pahala. Yang keempat, makruh kama idza khafa aw syakka fil halak. Makruh kita buat haji. Ustaz ni ibadat je, ibadat tahu dah. Tak, tapi ni ibadat yang Allah Taala yang syariatkan. Maka kena ikut cara dia, bukan cara kita. Adakala haji ni makruh, dibenci syarak. Mana kita pusing Kaabah, tawaf, kita pergi sa'i, menonton jamrah, syarak benci. Bila idza khafa aw syakka fil halak, kalau kita syak, takut bimbang berlakunya kemusnahan jiwa di sana, makruh pergi. Sebab apa? Sengaja kita tahu dah akan kita syak lah, maknanya mungkin syak ni timbul berdasarkan amarah juga, tanda-tanda juga. Kita dengar kes tak berapa comel sana, kes bunuh, kes bom dan sebagainya, elok tak pergi lagi, makruh kita pergi. Sebab apa? Secara tak langsung kita mendedahkan diri kita kepada bahaya. Wa kahajil faqir alladhi ya'tamidu ala su'alin nas. Begitu juga seperti mana haji seorang yang fakir miskin, yang beriktimat untuk makan dan minum sepanjang pergi haji, sepanjang duduk di sana tu, tak ke atas meminta-minta kepada manusia yang lain. Jadi nak sampai ke Mekah tu, on the way tu puas minta sedekah, boleh. Lepas tu sampai sana pula, untuk tanggung duduk di hotel apa semua tu, minta pula sedekah. Lepas tu anak bini di rumah, itu pun suruh anak bini minta sedekah dengan orang lain, semata-mata dia nak pergi haji. Hukumnya makruh, dia benci syarak. Yang kelima ialah haram buat haji. Kahajil mar'ah biduni mahramin idza lam ta'man ala nafsiha, seperti haji seorang perempuan tanpa mahram. Boleh pergi seorang-seorang diri, haram. Bila haram tu, kalau tidak yakin keselamatan dirinya terjaga, boleh. Tu kena faham boleh. Perempuan pergi haji seorang diri dalam keadaan tidak yakin dirinya, kesihatannya ataupun kita sebut maruahnya terjaga, maka haram. Tapi kalau yakin, contoh hari ni tak naik di KLIA, tolak ke Jeddah, insya-Allah tidak ada apa-apa muskilah dan kekacauan, maka kita sebut tidak ada masalah untuk dia pergi haji seorang diri. Cuma adakah wajib? Tidak wajib. Jadi dia ada 3 lah. Nak jadi wajib mesti ada mahram. Kalau tidak ada mahram, tengok keadaan. Kalau jalan tu aman, maka harus dia pergi.
Tapi kalau jalan tu tidak aman, menyebabkan maruah dia di robek dan sebagainya, maka kita sebut haram dia pergi. Au hajjiha biduni idzni zawjiha, ataupun haji seorang perempuan tanpa izin suami. Tak minta izin suami dulu, pergi dulu. Pergi tu 2 bulan. Marahlah tok lakinya, pening tok laki. Dah. Tu ada hajat nak bersama dengan isteri, tak boleh isteri duduk buat haji tu. Warak tak ada pasal, dia kena minta izin sepatah dengan tok lelaki. Kalau tidak haram. Wa kadza, tapi sah lah haji dia tu. Dia buat rukun, wajibat apa semua tu sah. Tapi haram. Cumanya kalau dah pergi dah minta lah izin, lepas tu minta izin, minta halal apa, minta maaf, dan sempurnakan sampai habis lah. Tok lelaki pun sabar lah sekejap lah. Wa kadzalika idza tayaqqana ad-darar. Begitu juga haram kita buat haji kalau yakin mudarat. Tahu dah pergi sebelum ni 2-3 kumpulan jamaah semua kena sembelih oleh ISIS di Mekah sebagai contoh lah. Benda tu tak ada contoh, tak kan viral pula. Maka ketika itu kita yakin mudarat, maka tak boleh pergi, haram pergi. Faham tak? Kita baca yang terakhir, maratibul haji min nahiyati syurut khamsah. Martabat haji, bila mana kita pandang pada sudut syarat, maka kita boleh bahagikan martabat haji itu ada 5. Ada berapa? 5, bukan 15, 5. Yang pertama, martabatus sihah al-mutlaqah. Martabat sah secara mutlak ibadah haji. Maksudnya bahawa ya yasihal hajju minhu mutlaqan. Sah haji secara mutlak daripada dirinya, daripada diri seseorang. Ketika itu wala yushtaratu fiha illa al-Islam. Tidak disyaratkan untuk sah semata-mata melainkan Islam. Asal di Islam sahaja dia boleh pergi buat haji dan sah haji tu. Tapi tidak menggugurkan kefarduan haji Islam tu lah. Jadi kalau fayasihul hajju minal muslim wa in kana sabiyan aw majnunan aw amdan aw haidan. Kalau yang pergi buat haji tu ialah orang budak kecil ataupun gila ataupun hamba ataupun haid, maka kita tengok 4 individu ni Islam ke tak? Islam. Maka dia boleh buat haji dan sah haji dia. Cuma ni tawaf tu pandai-pandai ejah lah, maka ubat ke apa. Sebab bila tak sah tawaf dalam keadaan haid, tidak sah juga ibadah tu. Boleh. Ustaz, macam mana budak kecil nak buat haji? Budak kecil nak buat haji dengan cara dia punya wali dia lah tolong buat. Contoh saya bawa anak saya saat Ramadan tu, saya tolong buat untuk dia. Benda yang dia tak boleh buat lah. Contoh niat dia tak boleh buat, kecil lagi saya niatkan untuk dia. Tawaf saya angkat belakang dia, saya letak di atas belakang saya pusing tawaf 7 kali. Sa'i saya bawa letak atas badan, saya pun sa'i. Wukuf saya bawa dia. Menonton jamrah, takkan saya nak suruh dia baling, kan dia baling kepala pak dia. Tak, maka saya yang tolong baling. Saya niat itu sebagai ganti kepada anak. Nah, faham tak? Jadi Islam saja syaratnya untuk sah. Yang kedua, sihatul mubasyarah. Untuk dikatakan sah mubasyarah. Apa mubasyarah? Wahia an tasihha minhu mubasyaratu a'malil hajj. Sah untuk mubasyarah, maknanya buat haji tu. Apa dia mubasyarah? Kalau yang tadi tu anak saya yang kecil tu kan, saya yang buat haji untuk dia. Yang kedua ni syarat-syarat untuk menjadikan kita yang buat haji tu, kita yang buat amalan haji tu, maka amalan haji tu sah. Sama ada tawaf, sa'i dan sebagainya, maka syaratnya mesti al-islamu wa tamyiz. Islam dan juga tamyiz. Jadi budak belum mumayyiz, dia tak boleh buat haji sendiri. Dia tak boleh ambil batu lontar. Dia tak boleh tawaf sendiri sebab dia belum mumayyiz. Basuh berak pun tak pandai lagi. Macam mana nak tawaf, macam mana nak melontar dan sebagainya. Boleh. Jadi mesti dua tu, Islam dengan tamyiz, barulah dia boleh mubasyaratu amalil hajj. Yang ketiga, sihatun nadri, nazar. Bila nak dikatakan sah nazar seseorang akan haji dan umrah, wa hiya an yasihha minhu an-nadhru idza nazara al-hajj wa syurutuha thalathah. Ada 3. Bila mana seseorang tu Islam, tamyiz dan baligh, maka sah nazar dia. Gugur satu syarat, tidak sah nazar haji dia. Yang keempat, al-wuqu' an hajjatul Islam. Haji yang kita buat tu mampu menggugurkan hajjatul Islam, kewajipan haji yang kita sebut sebagai fardu ain tu. Maka ketika itu disyaratkan kita ada 4 benda.
Pertama, kita Islam, tamyiz, baligh dan merdeka. Ada 4 benda ni kita buat haji, maka haji tu gugur. Haji itu menggugurkan kefarduan Islam. Gugur salah satu syarat ni, maka haji itu tidak mampu menggugurkan kefarduan Islam. Contoh hamba atau budak kecil, tak, atau orang yang dah memayis tapi belum balik menunaikan haji, kita sebut sah haji tu, tak. Tapi adakah menggugurkan kefarduan? Tak. Dengan mana nanti bila kamu merdeka, kamu balik, kamu kena apa? Kena buat haji lain untuk menggugurkan kefarduan haji. Yang terakhir, al-wujub. Martabat yang ke-5 iaitu al-wujub. Yajibu alaihi al-hajju bi syurutin khamsah. Syarat wajib ke atas seseorang tu buat haji dengan 5 syarat. Pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, istita'ah, mampu. Bila cukup 5 syarat ni, barulah wajib ke atas seseorang tu tunaikan haji. Dan bagi kemampuan itu pula, bagi mampu itu pula ada syarat-syaratnya. 6 syarat. Bila cukup 6 syarat, baru kita sifatkan seseorang tu sebagai mampu. Kalau tidak, kita sebut dia tidak mampu. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti kita bincang tentang syurutu al-istita'ah, syarat-syarat untuk dikatakan seseorang tu berkemampuan buat haji. Kemudian jenis-jenis istita'ah. Sebab ada orang mampu buat haji sendiri, maknanya dia boleh tawaf sendiri, wukuf sendiri, sa'i sendiri. Tapi ada juga kumpulan yang duit ada tapi badan tak larat, duduk atas katil tak boleh gerak. Itu kita panggil mampu juga, cuma istita'ah bil ghair, mampu buat haji dengan bantuan orang lain. Bahasa lain kita panggil haji badal. Haji badal. Boleh? Naam, hadza faqat. Insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.